السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terafahkan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kitab Hidayatus Sibyan dalam sikit lagi nak habis dah, sikit lagi dalam perbahasan azan dan iqamah. Ada sikit lagi nak habis untuk masuk bab rukun. Yang mana sebelum ni fasal yang ke-11 tu kita membicarakan tentang azan dan iqamah yang muka surat 69 tu. Sebelum ni lah minggu lepas, yang mana syarat-syarat azan dan iqamah. Lelaki azannya cara macam mana, perempuannya tak ada azan. Perempuan tak ada azan walaupun apa keadaan sekalipun tak ada azan. Kemudian dia ada iqamat aja. Kemudian membicarakan tentang apa ni, syarat-syarat dia, syarat sah azan tu. Dia ada berapa perkara? Ada 5 perkara. Kalau tidak, tak sah azan tu. Jika tak cukup 5 perkara: tertib, berturut-turut, nyaring kalau nak berjemaah, kena masuk waktu dulu, kemudian jangan 2 orang. Azan dia mesti seorang sahaja, tak boleh berhubung-hubung. Tak boleh berhubung-hubung. Maksudnya seorang azan, lepas tu yang kedua sambung, yang ketiga sambung ke, tak boleh. 2 orang pun tak boleh dah. Tak boleh, tak sah azan tu. Azan dengan maksud untuk panggil orang semayang lah. Kalau sekadar nak test lagu boleh, asing-asing pun tak ada masalah. Kemudian kita bahas pula berkaitan dengan sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Yang mana siapa yang azan, dia yang sunat qamat. Walaupun boleh je orang lain yang qamat, tapi siapa yang azan, dialah yang disunatkan untuk iqamah, untuk qamat. Kalau dia tu kebetulan kena jadi imam, maka dia azan, dia qamat, dia imam. Dia bukannya kalau katalah dia azan, lepas dia azan tu sebab tak ada orang azan, dia azan. Kemudian bila nak semayang tu tengok tak ada imam ni, makna dia lah kena jadi imam orang yang azan tu. Lepas tu orang yang azan tu pun cari seorang, qamat ah. Biasa orang buat gitu. Kan? Qamat. Tadi siapa azan? Aku azan. Betul? Mana ada imam? Habis tu macam mana? Mu qamat ah. Sedangkan tidak. Bukan gitu. Cuma tak salah buat gitu. Sunatnya dia lah qamat. Habis tu dia azan, dia qamat. Lepas tu imam, dia imam juga. Ada sapu semua. Siapa suruh imam tak datang? Ambil kau. Aku sapu ketiga-tiganya sekali. Itulah yang sunat je gitu. Sunat siapa yang azan, dialah yang qamat. Kemudian cara qamat dan azan tu menghadap kiblat. Ni cuma perbahasan lepas ni, saya ulang balik je. Sunat menghadap kiblat, sunat ada wuduk ketika azan dan iqamah tadi. Lepas tu di antara qamat dengan sembahyang tu jangan lama sangat. Di antara qamat dengan sembahyang, di antara azan dengan qamat tak apa lama, 10 minit, 15 minit, 20 minit, setengah jam pun tak apa. Di antara azan dengan iqamah. Tapi di antara iqamah dengan sembahyang tak boleh lama. Maksud lepas qamat tu tak boleh lama. Lepas qamat mesti sembahyang terus. Jika lama qamat tadi cancel, jadi terbatal qamat, sunat qamat lain.
Berapa lama tu? 2 rakaat solat sunat ringkas. Dia punya kadar, atau mudah kata 2 minit. Lepas qomat 2 minit tak sembahyang lagi, sunat qomat lagi. Putus molat. Putus. Tapi kalau azan dengan qomat tak ada masalah. Azan lepas tu lama baru qomat, no problem, tak ada masalah. Qomat dengan sembahyang tu yang mesti ada mualat, sunat. Jika tak ada mualat, dah lama sikit, dah 5 minit, qomat dah 5 minit, baru nak takbir. Lama, buat apa lama-lama sangat tu? Cari imam. Imam lagi ke imam tak ada. Lepas tu imam yang lain tu pakai menusuk belakang tiang. Masa tu lah nak masuk kaki, masa tu lah konon-konon nak tengok selipar lah, nak pergi waktu lah nak ambil uduk, masuk toilet lah. Tahu sangat lah perangai tu. Jadi sepatutnya yang disunatkan kita bukan qomat dulu baru cari imam. Itu adalah satu, taklah salah tu berdosa. Tapi sepatutnya dari sudut adabnya, sebelum qomat tu cari imam dulu. Bukan qomat dulu baru cari imam, bukan. Tapi kebiasaan orang kita tengok, tak ada imam ni. Kalau subuh aku nak pergi kerja lah ni, dia qomat. Cara tu adalah tidak beradab, dia panggil rampas kuasa, boleh kata gitu. Dia rampas kuasa. Sebab untuk qomat dia mesti kena dapat izin imam. Paling kurang, kalau yang terbaik izin, saya qomat dulu je. Imam kata okey, itu paling terbaik lah. Boleh juga cara tengok boleh, faham tu? Tengok apa? Tengok imam. Jadi maknanya lepas qomat tu dia tu akan naik. Kalau imam tak ada, kenalah lantik imam dulu. Imam tak ada, maksud imam yang biasa tak ada, kena lantik imam bidang terjun ni. Imam yang janji ada. Janji ada, habis takkan tak semayang, takkan semayang asing-asing. Cari imam dulu, lantik dulu. Nak lantik tak perlu buat mesyuarat, angkat tangan tak payah. Lantik tu macam mana ni? Okey. Oh, sakit tekak. Tangan tu baru sakit tekak, standard. Lepas tu tanya yang lain pula, macam mana? Boleh tak? Boleh lah. Bila dia kata boleh, maknanya dia telah dilantik menjadi imam. Bila dia telah dilantik menjadi imam, bukan imam seterusnya, imam waktu tu aja. Bila dia telah dilantik menjadi imam dan dia pun setuju, kita tanya lagi sekali lagi. Kalau macam tu qomat lah. Qomat lah, itu minta izin. Itu sebenarnya. Sebab Nabi sebut muazzin pemilik azan. Muazzin Bilal lah. Muazzin pemilik azan. Tapi imam pemilik qomat. Tapi kita salah faham. Kita ingat Bilal ataupun muazzin ni dia pemilik azan dan qomat. Tidak. Azan adalah pemiliknya, adalah pemilik itu maksud yang berkuasa lah. Pemilik azan adalah Bilal, adalah muazzin. Betul nama dia muazzin. Jadi kalau dia nak azan, dia azan. Tukar masuk dia azan, dia berkuasa. Kalau dia dilantik, orang lain tak boleh azan. Dia kalau dilantik lah. Tapi qomat bukan milik dia. Bukan milik muazzin, bukan milik Bilal. Dia adalah milik imam. Imam punya kuasa. Jadi sebab tu kena minta izin dengan imam. Minta izin macam-macam cara. Antaranya minta izin betul-betul lah, izinkan saya. Yang kedua, dah bincang awal-awal dalam mesyuarat. Kita kalau maghrib lepas 15 minit qomat, itu imam kata gitu, maknanya izin lah tu. Izin secara takkan setiap kali tu nak tanya aku kata minta izin. Boleh lah, boleh juga minta izin setiap kali nak sembahyang, minta izin boleh. Tapi serabut juga ada. Macam isteri kita lah, dia nak keluar rumah wajib minta izin kan. Kalau tidak berdosa. Nusyus tu, keluar rumah tanpa izin suami. Tapi takkan setiap kali nak keluar minta izin. Kita dah orang kerja, bang nak keluar beli kicap. Aku tengah mesyuarat, aku cerita pasal kicap. Gigi keluar, balik-balik. Lepas balik apa semua, tengok-tengok, nak jemur kain. Telefon lagi. Bang nak jemur kain. Tak kisahlah nak pergi mana, nak pergi situ. Bang nak keluar ni, nak hantar anak pergi sekolah. Ya. Bang nak keluar ni, nak ambil anak sekolah. Oh teruk gitu. Maka suami dia bagi izin macam mana? Awak keluar lah yang dekat-dekat tu. Tak payahlah telefon saya banyak kerja lah. Saya dah izinkan. Dia panggil izin sekaligus. Tapi kalau nak keluar jauh-jauh, nak kena pergi naik bas, nak kena keluar jauh-jauh, tidur 2 marhalah. Yang itu minta izin lah. Jangan keluar diam-diam je. Kita akan kata gitu. Jadi lain kali isteri tu nak keluar rumah, tak payah minta izin lah. Sebab kita bagi sekaligus. Tu perumpamaan dia. Macam tu juga imam. Dia boleh bagi izin sekaligus. Maksudnya selagi aku imam, subuh lepas 20 minit qomat. Dia bagi izin siap-siap. Maghrib lepas 15 minit qomat. Zuhur lepas 10 minit, gitulah. Ikutlah apa yang dia cakap ataupun yang tertulis lah. Kalau kadang dia tulis terus. Itu izin lah kira tu. Izin siap-siap.
Cuma kalau nak minta setiap kali nak hormat, nak minta izin pun boleh. Soalannya, sekarang imam tak ada, imam tak datang, imam apa? Kalau imam masjid tu dia ada gaji. Itu memang awal-awal lagi terpacak dah. Imam yang surau ni biasanya suka rela. Tak ada apa pun. Jadi itu yang jadi lambat sikit nak bangun, nak keluar rumah. Ada lagi 5 minit loh, duduk lagi. Sebab jadi bila lambat sikit, kadang-kadang nak sembahyang, kadang imam tak datang, hujan sikit tak mari dah. Standard lah, hujan sikit tak mari dah. Tapi kalau ada gaji, ya. Mestilah mari. Adakah dia tak ikhlas? Kita tak boleh kata gitu, tak boleh kata gitu. Kalau macam tu teruklah cikgu-cikgu yang ustaz-ustaz yang mengajar kat sekolah tu. Semua dapat ada gaji, tak ikhlas. Bukan, tak boleh kata gitu. Ikhlas dalam hati. Cuma nak bagi tahu, kalau ada ni yang belakang menolak ni, dia laju sikit lagi. Kalau tak ada yang menolak tu gaji ya. Tak ada yang menolak, alam tak ada tu dia lambat sikit. Kadang-kadang sakit sikit kaki, tak kira. Nanti cuba. 4,500 sebulan. Kecok mari lagi. Gini, tak apa. Saya imam, tak apa. Saya dah nanti jadi imam. Standard lah, dia ada kat belakang bagi kuat booster bagi kuat kat belakang tu. Cuma bila surau biasanya imam tak ada sebab ada masalah-masalah tentu, dan kita tak salahkan dia pun, mujur dia jadi imam. Kalau tidak, mu nak jadi imam, siapa nak komplain tu. Jadi bila dah tak ada, maka nak komat macam mana? Ni cerita komat ni, nak komat macam mana? Jadi sebab tu lantik imam dulu. Lantik tu lantik tengok-tengok benda dia dah. Dia angguk tu okey lah, betul? Buat isyarat tak apa dah. Maksud lepas lantik dia tak boleh hormat lagi. Lepas dah lantik dia untuk waktu itu baru tanya hormat. Macam tu. Itu dari sudut asal, hukum asal. Dan hukum tu boleh berubah dengan perjanjian awal, buat perjanjian kan, mesyuarat apa semua boleh berubah lah. Tu asal. Jadi oleh kerana qamat tu perlu pada imam, maka lantiklah imam dulu. Okey, qamat tu. Dan ketika qamat tu ketika azan dan qamat, kalau ingat lagi lah, sunat berpaling. Yang berpaling hanya kepala, tak berpaling badan. Tapi yang kita perhati, saya tak tahulah, kita tak perhati kalau azan di luar, kalau yang tak paling tu tak apalah, maknanya dia tak buat yang sunat. Selesai masalah. Yang nak buat yang sunat ni pun tak kena gaya juga, sebab dia paling sekali dengan badan-badan. Disunatkan dada tetap menghadap kiblat ketika azan atau qamat. Yang berpaling hanya kepala. Ada 3 cara. Biasanya biasanya hayya 'alas salah kan? Hayya 'alas salah. Dengan dada. Sebenarnya tidak gitu, tidak. Hanya kepala. Ada beberapa cara. Cara pertama, berpaling dulu. Bila dia hayya 'alas salah dengan hayya 'alas falah aja. Baling. Tu letak tangan ke sini, sunat, jari masuk dalam lubang telinga. Kenapa? Sebab nak bagi kuat suara. Kan kita tengok budak-budak yang pakai Walkman tu, yang pakai apa dia panggil, earphone apa benda lah yang berbual dalam telinga tu lah. Kan kalau kita bercakap dengan dia, kan dia cakap kuat-kuat. Nak pergi mana? Nak pergi kedai. Apa jerit-jerit ni? Sebab dia serumbat benda tu. Jadi dia jadi automatik, suara jadi kuat. Macam tu bila kita nak azan dan azan, lebih-lebih lagi azan lah, kita sumbat. Bila kita sumbat, suara automatik jadi kuat. Auto dia jadi kuat. Kalau tak sumbat, dia jadi kan macam kalau kita naik tempat tinggi jadi bengang. Bengang dia panggil apa? Dengung. Kita telan dia baru dia baru lega. Lepas tu dengung balik. Dengung ke dia panggil apa? Saya panggil bengang. Rasa bengang. Kalau biasa pergi tempat-tempat tinggi tu kan. Lepas tu kita telan dia, dia pun hilang benda tu. Maknanya memang ada hubungan suara kita, tekak suara dengan telinga. Dia ada dia punya hubungan. Bila kita tutup, suara tu dia tak boleh keluar kot telinga. Sebenarnya suara dia boleh keluar ikut telinga, cuma dia keluar sikit-sikit lah. Bila kita tutup, semua suara keluar ke mulut. Kat depan tu pula mic. Dia pergi jauh kan. Sebab tutup telinga. Yang kedua, kerana tutup telinga. Kenapa tutup telinga? Kerana getaran. Orang yang tutup telinga, dia bercakap, tetap dia dengar. Pelik tak? Dia tutup telinga ni. Orang cakap, dia tak dengar sebab dia tutup telinga. Kenapa dia cakap, dia dengar, sedangkan dia tutup telinga? Pernah fikir tak? Tutup telinga, diri sendiri bercakap, tahu apa dia cakap dan dengar apa dia cakap. Sebenarnya bukan dengar, getar. Dia ada bergetar. Dia masuk kat badan kita, dia faham. Kalau kita tak tutup telinga, suara ni akan masuk balik telinga kita. Itu dia panggil dengar lah. Kalau kita tutup,
bercakap, tetap juga kita dengar kot dalam kepala. Dengar dalam kepala, istilah panggil macam tu lah, dalam kepala. Jadi bila tutup, dia akan bergetar. Getar tu dia akan keluar, masuk dekat hati, getaran azan tadi. Masuk ke hati, naik, masuk ke mulut, dia keluar, masuk dalam mic tu. Kalau mudah kata gitu. Masuk dalam mic tu, dia keluar kat speaker, pergi dekat orang, masuk dalam hati orang. Macam mana getaran dia terima. Sebab tu, bila azannya, orang dengar, terasa nak pergi. Ada orang azan, dengar, oh azan lah, okey. Tak rasa nak pergi pun. Kenapa? Antaranya dah. Antara sebab. Kalau dengar azan, rasa macam nak pergi je. Kadang dengar azan, rasa macam, dah tahu masuk waktu. Okey, tengok TV, sambung tengok TV. Kenapa ada orang azan terasa nak pergi? Itulah, getaran tu, apa kita panggil, aura ke apa benda tu. Getaran tu, dia pergi, dia sampai dengan keikhlasan kita, dengan kita tutup telinga, getar tu masuk dekat hati kita, nak panggil hayya 'alas solah, mari sembahyang, sampai masuk ke hati dia. Allah gerakkan hati dia, maka datang. Tu lah. Itu ada memang getaran-getaran tu. Sebab tu disunatkan tutup telinga, tutup, lepas tu kuatkan suara, dia akan pergi semua. Dia akan pergi. Itu yang sunat. Jadi cara berpaling adalah paling dulu, tutup. Hayya 'alas solah. Gitu. Lepas tu pergi depan balik. Lepas ni hayya 'alas solah, pergi depan balik, pergi balik. Hayya 'alas solah, pergi balik. Hayya 'alal falah, pergi balik, pergi. Hayya 'alal falah. Itu cara pertama. Cara yang kedua sama juga, pergi. Hayya 'alas solah, kekal. Hayya 'alas solah, pergi depan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Cara kedua. Cara yang ketiga, pergi juga. Hayya 'alas solah, pergi depan, pergi kanan. Hayya 'alas solah, pergi depan balik, pergi kanan. Hayya 'alal falah, pergi depan. Hayya 'alal falah. Itu sahaja. Selain daripada itu, tak tahu dia mengaji kat mana. Dalam kitab-kitab tak ada sebut. Itu saja 3 cara. Yang gini, tak tahu mana-mana, tak tahu. Biasa tiru lah, 3 orang lah. Dalam TV dan TV semua ada. TV ni macam air longkang. Macam air longkang, air car dan longkang tu. Ada tak air najis? Ada. Ada tak air bekasan wuduk? Berkat tu ada juga. Masuk ke semua. Air najis, air tai, air kencing, air mutlak pun ada yang telah dicampur, dia jadi tak mutlak lah, bercampur asalnya. Semua ada. Macam tu lah TV. Joget ada joget. Joget ada. Agama ada? Ada. Semua ada. Doa ada? Ada. Baca Quran? Ada. Nasyid? Ada. Semua ada. Joget? Ada. Joget lambat? Ada. Rock? Ada. Semua ada dalam tu. Campur. Semua ada campur. Ada rojak. Kita pula ambil agama kita tempat rojak gitu. Kita ikan yang duduk dalam longkang yang busuk tu pun tak berapa nak makan. Padahal ikan tu suci je kalau ambil. Tak berapa lah cari sungai-sungai molek-molek sikit. Ini kotor ni, nampak tahi ada situ, nampak air kecil situ. Tak payah carilah. Itu ikan yang halal pun kita tak ambil. Tiba-tiba agama kita ambil tempat macam tu. Contoh dalam TV lah. Semua ada. Yang cerita tentang agama tu, channel yang cerita tentang agama tu, yang buat program agama, mestilah ada orang penguruh apa semua. Orang yang sama yang buat joget tu. Orang yang sama, bukan orang lain pun. Orang sama. Cameraman yang buat joget tu, cameraman tu yang buat agama juga. Sama semua. Jadi itu semua. Ambil agama kita biar tempat tercomel lah sikit. Ambil di surau masjid, ambil di tempat-tempat yang cantik. Ini ambil tempat macam longkang, penuh ada. Kita tak kata salah. Betul. Ada, kalau betul-betul lah. Cuma tempat tu bercampur. Dalam satu restoran, jual babi ada. Jual nasi ayam ada yang sembelih, yang elok. Kita makan tak? Tak berapa. Bukan, aku makan nasi ayam, bukan makan babi. Tapi tu ada itik gantung. Nampak tak sembelih? Nampak ada cocok itik gantung. Ada. Kita bukan kita makan nasi ayam, orang Islam jual. Tapi duduk orang sebelah orang makan babi, baulah babi sikit-sikit. Pun kita tak berapa nak makan. Tak berapa nak jeliga, tak berapa nak tak lalu. Padahal halal. Begitulah kita ambil agama kita dekat tempat-tempat yang bercampur macam tu. Bukan kata salah. Betul, kalau yang betul-betul lah. Cuma ambil tempat comel sikit tak ada ke? Macam tu je. Ambil tempat comel sikit. Jadi berpaling tu sikitlah. Yang salah, yang falah. Lepas tu disunatkan tarji'. Tarji' yang muka surat 70 bawah sekali tu tarji'.
Tarjih ni pun saya perhati pun ada juga yang nak buat tapi tak berapa tepat. Macam mana tarjih dia? Tarjih adalah mengulang dua kalimah syahadah sebelum kuat. Perlahan dulu sebelum kuat. Yang dia ada perhati ketika Allahu Akbar, Allah betul, asyhadu an la ilaha, dia solat perlahan dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, bukan gitu. Bukan. Ada yang satu seorang lagi, ada yang orang lain buat pula, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang perlahan. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, yang kuat pula. Pun bukan gitu. Habis tu tarjih yang sebenarnya macam mana? Macam ni. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu duduk diam kejap. Asyhadu an la, seluk perlahan lah, sir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, baru kuat. Maknanya 4 sekaligus. Orang yang ada dekat-dekat dalam ni mesti dia dengar yang 4 perlahan tu. Orang di rumah mungkin tak dengar lah sebab dia perlahan aja. Orang yang di situ mungkin dengar. Sunat jawab yang 4 perlahan, sunat jawab yang 4 kuat. Kalau bunyi muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, bunyi perlahan. Yang ada kat sini asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengar yang dekat-dekat ni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia kuat asyhadu an la ilaha illallah. Jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Yang dengar lah. Yang tak dengar jawab yang kuat saja. Tu dia panggil tarjih, itu yang bawah tu. Dan sunat tarjih pada pada azan, iaitu berkata dengan 2 kalimah syahadah padahal sir dahulu, perlahan dulu, daripada berkata dengan keduanya padahal nyaring, padahal jahar, kuat. Sebelum tu perlahan dulu. Yang itu namanya tarjih. Itu juga sunat, yang tak berapa orang nak buat dah sekarang. Sunat je pun dia kata, nak buat macam mana. Cuma memang sunat je lah je pun. Memang sunat lah, tapi orang tak berapa nak buat dah sekarang. Okay? Jadi kita dapat faham, kalau azan, kita boleh dengar tu azan tau. Dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia diam lama. Kita dia lama ni tarjih kan. Lama tu bukan lama sangat pun. Ada kot 5-6 saat kot. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah tu terus je, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna hayya 'alas salah, itu terus je, elok je. Cuma yang kat situ tadi je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu cancel azan ke apa? Kita akan rasa gitu sebab agak lama. Yalah 4 nak kena baca dia. Ya, orang tak berbuat sunat tu. Dia panggil sunat yang ditinggalkan. Okey. Kemudian syahdan qala al-musannif rahimahullahu taala, muka surat 21. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdan, sunat bagi orang yang mendengar bang. Orang yang dengar pula. Yang tadi orang yang mengazan, ni orang dengar pula. Bang dan qamat. Jumpa dah. Saya dah tanya dah gitu. Saya nak minta tolong balik ni, carilah maklumat ni. Kenapa orang Melayu panggil bang azan tu? Siapa orang panggil bang? Tak tahu tak? Saya pun tak tahu kenapa. Bang, apa abang? Bang apa? Bang. Dia mesti ada sebab bang tu. Tak tahulah apa nama sebab apa bang panggil bang. Qamat tu kita tahu daripada iqamah bahasa Arab. Akhir sekali jadi Melayu qamat. Jadi qamat. Kita tahulah asal usul dia. Bang tu daripada apa? Tak ada kena-mengena pun macam. Azan tu kita tahulah. Azan tu kita tahu. Bahasa Arab maksudnya azan. Sebenarnya azan bukan maksud azan tu. Azan, tahu azan? Azan uzunun, alif dhanun. Uzunun yang budak-budak pasti baca apa? Ainun mata, uzunun telinga. Uzunun lah azan tu. Uzunun telinga. Jadi azan untuk telinga tu dengar, maknanya kena kuat. Tu makna asal usul azan. Uzunun. Qamah asal daripada qamah, berdiri, qiyam. Apa maksud iqamah? Suruh diri sembahyang. Itu tujuannya. Azan suruh dengar panggilan supaya datang untuk memenuhi panggilan tu. Sunat bagi orang yang mendengar bang dan qamat itu menjawab. Sunat jawab. Seperti barang yang berkata oleh keduanya. Seperti barang, seperti apa, seperti perkara, seperti sebutan.
Tu barang. Orang dulu semua barang. Orang sekarang pun barang tak? Apa barang? Apa barang? Bukan barang tu. Tapi orang dulu memang cakap barang tu. Barang tu bukan masuk barang benda, kan? Seperti menjawab seperti barang, seperti apa yang diucapkan. Ucap tu bukan barang tu cakap. Janganlah lawyer buruk gitu. Seperti barang, seperti apa yang diucapkan, yang dikatakan, yang berkata oleh keduanya. Oleh orang yang azan pertama, oleh orang yang qamat. Keduanya lah, dua-dua tadi. Apa yang dia cakap, apa yang dia laungkan, apa yang dia keluar kat mulut dia, tiru balik. Tiru balik. Itu maksud dia. Ataupun kalau tak tiru pun kita panggil menjawab. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita boleh kata, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia suruh jawab balik. Dalam kita hidup ni, ada beberapa kaedah, cara untuk kita nyatakan setuju kita. Betul tak? Kalau orang cakap kita setuju, kita akan kata aku setuju. Boleh? Itu memang real lah. Terus cakap aku setuju. Sebagai nak bagi tahu kita setuju dengan apa dia cakap. Kadang-kadang bila dia cakap, tanda kita setuju, kita tak cakap setuju. Kita ulang balik apa dia cakap. Mari dia kedai, aku belanja. Mu belanja? Kenapa dia ulang balik? Aku setuju. Kau belanja aku. Tu dia ulang balik. Ulang balik menandakan setuju dengan perkataan dia. Setuju. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang lain, setuju, diam. Orang dulu perempuan dulu. Perempuan sekarang tak dia. Perempuan sekarang ada gedik lebih. Perempuan dulu kalau kata boleh tak ni nak ayah nak nikah kamu dengan ni pak mak ni. Pak mak kamu nak bulah lah. Boleh tak? Dia pun diam je. Menak ke dah ni? Diam. Masuk. Maknanya setuju. Dulu. Sekarang diam tu siap-siap, malam tu lagi rumah. Diam tu bahaya. Sekarang tak sama macam dulu. Dulu diam tanda setuju. Sekarang diam tanda ada sesuatu yang tak setuju. Cuma saya nak beritahu, dulu diam tanda setuju. Saya nak cerita apa? Nak cerita kadang-kadang setuju, kita setuju dengan orang tu cakap, kita kata aku setuju. Kadang-kadang kita ulang balik apa dia cakap, menandakan kita setuju dengan dia. Kadang-kadang orang dulu dia diam, menandakan setuju. Tu setuju. Kadang-kadang setuju apa? Ada setuju ketua meja? Ada juga kat mana? Kat parlimen, kat Dewan Rakyat. Setuju tu. Siapa setuju? Kata setuju kan? Siapa setuju, kata setuju. Setuju. Lebih suara yang bersetuju. Macam biasa tengok. Maka diluluskan. Lebih suara yang bersetuju. Maknanya dia suruh ulang balik. Kadang-kadang tidak. Kalau ada satu-satu isu yang seronok, yang setuju, dia tak cakap setuju. Dia akan jadi kecoh Dewan Rakyat tu. Dia akan tepuk. Tepuk tanda setuju. Saya nak beritahu, banyak keadaan yang kita nak bagi tahu kita setuju. Antaranya adalah ulang balik. Kan, antaranya adalah ulang balik, itu antaranya setuju. Dalam kes ni, bila muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulang balik, menandakan aku setuju Allah Maha Besar. Tu maksud ulang balik. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, aku setuju Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tujuan kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, aku setuju. Aku naik saksi, setuju dengan kau wahai muazzin, wahai Bilal, bahawasanya aku naik saksi Nabi itu pesuruh Allah. Dua kali sebut. Asyhadu an la ilaha, aku naik saksi bahawa Allah itu, bahawa tiada tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu dulu. Aku setuju dua kali. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi, aku pun setuju sama dengan dia bahawa Nabi itu pesuruh Allah. Begitulah sampai akhir. Jadi kenapa disunatkan ulang? Kerana setuju dengan perkataan muazzin. Jadi kalau orang tak ulang, dia tak kata dia tak setuju, tapi seolah-olah macam dia tak setuju. Kerana itulah orang yang tak jawab azan ni, dia macam tak jawab azan qamat lah. Dia macam sangat-sangat makruh. Sebab dia seolah-olah tak setuju dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam. Seolah-olah, bukan tak setuju. Kalau tak setuju Allah tu Maha Besar, kafir. Mana boleh tak setuju? Seolah-olah. Perangai itu perangai orang tak setuju, walaupun dia sebenarnya setuju. Jadi maka sebab tu kalau tak jawab azan makruh. Malah
banyak riwayat-riwayat mengatakan orang tak jawab azan ni macam-macam kena azab. Cuma bukan azab neraka lah. Sebab dia sunat jawab, dia bukan wajib. Kalau wajib barulah kena neraka. Cuma ada azab-azab tertentu lah. Bila malaikat panggil dia tak dengar. Malaikat panggil nama tak dengar. Malaikat marah dekat padang mahsyar nanti, yang begitulah. Ada azab-azab yang ancaman orang yang tak jawab azan. Cuma tak sampai tahap haram berdosa masuk neraka. Tak sampai walaupun tak jawab azan. Okay? Seperti barang yang berkata oleh keduanya. Ulang balik apa dia kata. Melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Hayy ni panggil hayyalatain. Istilah dia panggil. Dua hayy ni dia panggil hayyalatain. Macam kita kata takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah, kan? Tasbih subhanallah. Kan ada kan? Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Dia ada basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bismillah. Ta'awuz a'udzubillah dan sebagainya. Dia panggil singkatan. Hayya 'ala salat dan hayya 'ala falah, singkatan. Dua-dua ni adalah singkatannya hayyalatain. Jaranglah orang dengar, tapi kalau bagus hafallah ni. Hayyalatain adalah hayya 'ala salat, hayya 'ala falah. Dia punya singkatan, dia punya tu. Tapi dia kata melainkan ketika hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah. Jangan jawab, jangan ulang soalan. Kenapa tak setuju ke? Hayya 'ala salah, mari semayang. Tiba-tiba tak boleh ulang hayya 'ala salah, mari semayang. Menandakan tak setuju ke ajak orang semayang. Hayya 'ala falah, dengan semayang, mari menuju kejayaan. Kenapa tak ulang balik? Tak setuju ke? Sebab ulang kan tanda setuju, tak ulang tanda macam tak setuju. Apakah tandanya? Kenapa tak boleh? Maka ulama jawab, maka dijawab daripada keduanya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu jawab dia. Bila hayya 'ala salah dengan hayya 'ala falah, jangan ulang balik. Soalannya, kenapa tak boleh ulang balik? Tak setuju? Bukan. Kerana beradab. Beradab, kalau kita faham, kita akan beradab. Allahu akbar, Allahu akbar. Puji Allah. Tu pujian. Sana dia panggil, puji. Ialah Allah Maha Besar, puji Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kalimah syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Masih lagi mengucap dua kalimah syahadah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, dia panggil orang. Panggil orang. Dia bukan puji Allah. Dia bukan puji Nabi, tidak juga. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah ni bukan puji Allah, puji Nabi, bukan. Habis itu dia apa? Panggil orang. Bila panggil orang untuk sembahyang, marilah sembahyang. Dan disuruh jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa maksudnya? La haula, tidak ada daya aku untuk menolak maksiat. Tu maksud la haula. Walaupun dia pendek, tapi dia mempunyai maksud yang panjang. La haula maksudnya tidak ada daya aku nak menolak maksiat kalau maksiat tu datang. Arak datang, tak ada daya aku nak tolak, tak mampu, aku akan minum. Tapi tak habis lagi ayat dia, tunggu habis dululah. Perempuan datang, tak ada daya aku nak tolak zina tu. Apa lagi? Rasuah datang, tak ada daya aku nak tolak. Apa sahaja maksiat yang datang, aku tak berdaya nak tolak. La haula, tidak ada daya aku untuk menolak maksiat-maksiat yang datang, tak ada daya. Wala quwata, tak ada kekuatan aku untuk buat apa yang Allah dan Rasul suruh. Nak semayang, tak ada kuat, tak mampu aku nak semayang. Tak mampu. Nak puasa, tak mampu aku. Nak buat baik, tak mampu, semua tak mampu. Nampak? Nak buat maksiat, bukan? Maksiat tak mampu nak tolak, tak ada daya nak tolak maksiat. Buat perkara yang disuruh, tak mampu nak buat. Teruk kita ni, memang lah. Nak tolak maksiat kita tak mampu. Nak buat ibadah, nak buat taat pun tak mampu. Tak kuat. Illa billah. Itu jawab dia. Melainkan dengan Allah yang bagi izin, Allah yang kuatkan kita. Jadi kita dapat faham, bila kata marilah sembahyang, maknanya mari sembahyang, kita kata aku tak mampu nak pergi sembahyang. Mungkin aku duduk mengumpat, mungkin nak tolak mengumpat tak boleh. Nak buat benda-benda maksiat, tengah duk buat maksiat ni tak boleh aku nak buang. Dan aku tak mampu nak sembahyang, kau duk panggil hayya 'ala salah, mari sembahyang, aku tak mampu. Melainkan dengan Allah. Kita pun bangun pergi juga. Maknanya kita pergi itu adalah dengan bantuan Allah. Kita tak boleh belagak lah kita mari sembahyang. Sebab tu tak boleh ulang balik. Kalau ulang balik, hayya 'ala salah, mari sembahyang, mari sembahyang. Kita sembahyang seolah-olah kita hebat, sebab tu kita boleh sembahyang. Mu pemalas, mu gitu. Mana mu tak boleh sembahyang, tak boleh datang sembahyang. Aku boleh datang sembahyang kerana aku.
Betul tak boleh ulang. Kalau hayya 'ala solah mari sembahyang, kita pun hayya 'ala solah. Seolah-olah kita yang hebat, kita yang alim, kita yang berusaha untuk kita sembahyang. Sedangkan tidak. Semua adalah illa billahil aliyil azim. Allah yang gerakkan. Kalau Allah tak gerakkan, sekarang ni tengah duk main dam. Ada main dam ni, saya sebut je lah. Sekarang ni tengah tengok TV, yang macam tu lah. Tengah tengok wrestling. Ada wrestling time ni, tak kisahlah. Tengah tengok cerita Korea, siapa suka Korea. Tengah tengok Hindustan sekarang ni. Tengah duduk rumah, penat-penat balik kerja. Orang benda apa duduk surah, main dengan anak bini duduk dengan cucu dengan apa sekarang ni. Kenapa boleh ada sini? La haula wala quwata illa billah. Allah yang gerakkan. Orang lain Allah beratkan macam mana? Nak angkat punggung tu macam 100 kilo. Nak angkat untuk pergi masjid surau. Payah nak angkat masa melekat. Tapi kita boleh pergi. La haula wala quwata. Jangan duk belagak. Allah nak tukar. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalik-balikkan hati. Allah yang membalik-balikkan hati. Tetapkan aku atas jalan ini. Allah nak terbalik boleh je. Hari ni nampak pakai jubah elok, ada ridak sikit, ada kepiah, ada serban sikit. Esok naik Vespa. Belah tengah ada jambu sikit. Pakai seluar Yankee macam Pak Ma'un. Boleh. Boleh esok Allah nak tukar. Gitu je Allah switch. Pop. Tahu-tahu duk makan kedai janda mana-mana, tak tahulah kalau ada janda marah pula. Duk hari-hari duk ada kedai janda. Tak apa hal, rupanya nak ngorat. Boleh jadi gitu. Tak lari dah surau masjid. Allah. Jadi kita yang duk ada ni, kadang-kadang kita rasa hebat tau. Kita tengok orang. Umur berapa dah? Sekali tak mari surau masjid. Geng-geng jahil ni. Oh, kita mula tu. Ni geng-geng jahil ni. Tengok kita ni. Walaupun dulu lara juga, tapi kita rasa kita. Sedangkan la haula wala quwata illa billah. Tak mampu kita nak tolak maksiat yang datang. Yang kita dok tolak-tolak tu bukan hebat kita. Allah yang palingkan. Wala quwata. Yang kita dok rasa kita kuat untuk datang sembahyang subuh jemaah jadi gitu. Kita je rasa sebenarnya tidak. Kalau Allah beratkan selimut tu, rasa macam 100 kilo selimut tu walaupun sekilo. Siang tu kita boleh angkat besi 50 kilo. Abang Sado boleh angkat besi. Ketika subuh pukul 6, pukul 5.45 nak tolak selimut yang kalau kita timbang selimut tu tak sampai sekilo, tak boleh tolak. Gini tidur balik. Tak boleh. Sebab apa? Allah beratkan jadi berat lah. Kalau Allah ringankan senang je. Pukul 4.30 jaga. Sembahyang tahajud lagi. La haula wala quwata. Tak payah nak belagak lah sembahyang tahajud tu. Kalau Allah buat macam orang lain 7 baru sembahyang subuh, 7 baru boleh bangun. Berat mata. Macam ada benda apa tu kat mata dia. Nak buka, nak celak tak boleh. Macam mana? Semua la haula wala quwata. Jadi maknanya bila berkaitan dengan ibadah, kita tak boleh rasa ibadah yang kita buat tu sebab kita hebat. Tidak. Sebab tu bila muazzin panggil hayya 'ala solah, kita tak boleh jawab hayya 'ala solah. Nanti kita akan jadi belagak. Habis kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Bukanlah daya aku nak pergi sembahyang ni memang tak daya, tak kuat langsung. Mujurlah Allah kuatkan aku. Banyak maksiat-maksiat yang ni semua aku tak boleh tolak. Mujurlah Allah simpangkan aku. Tu jawab tu. Sama juga dengan sembahyang akan berjaya. Hayya 'alal falah, mari berjaya. Mari berjaya. Berjaya dunia akhirat. Mari berjaya. Dengan sembahyang tu mari berjaya. Kita kalau kata hayya 'alal falah, muazzin kata, kita pun jawab hayya 'alal falah. Seolah-olah yang kita berjaya duk kereta besar, rumah besar, bini besar, semua besar-besar yang lain-lain tu, semua ramai-ramai yang ada anak semua, kita punya hebat-hebat kita dengan kandang kambing, kandang lembu, semua ada. Hebat, besar semua, kita punya bisnes besar. Kita rasa macam bisnes tu besar. Sebenarnya kita berjaya. Ya, kita berjaya. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Kita jawab bukan mari berjaya. Tidak. Kita jawab la haula wala quwata. Kalaulah Allah tak gerakkan, tak berjaya bisnes aku ni. Sebab tu kita jawab gitu. Bila muazzin ajak mari sembahyang, kita kata aku tak mampu nak pergi, tak larat nak pergi, tapi mujur boleh pergi. Allah yang bagi ni, tak ada aku, tak ada apalah. Okey, dah sembahyang mesti kita akan berjaya. Kalau tak berjaya dunia, akhirat. Orang yang berjaya akhirat automatik berjaya dunia. Cuma dia je tak sedar dia berjaya. Dia kata miskin nak berjaya apa? Dia faham maksud berjaya tu. Dia salah faham maksud berjaya tu. Tu dia punya masalah. Kalau berjaya akhirat automatik berjaya dunia.
Maka marilah menuju kejayaan. Nak berjaya apa, lemahnya aku ni. Tapi mujurlah juga boleh semayang. Ini Allah semua lorongkan. Maka kita jadi orang yang sentiasa merendah diri, tak belagak tak tentu pasal. Tak tengok orang kecil, tengok orang kecil. Ini set-set neraka ni. Tak ada kita perangai gitu. Ada orang perangai gitu, Allah. Tak tahulah. Kurang tasawuf tu, dia kurang tasawuf. Dia tengok orang tu hina. Padahal sebab apa dia boleh tengok orang hina? Sebab dia rasa dia buat tu sebab dia lah. Kalau dia kata mujur Allah, mujur, dia tak akan pandang orang hina. Sebab semua aku dia pun mujur. Istilah mujur lah. Ataupun nasib baik. Nasib baik tu Allah lah maksudnya. Nasib baik je. Bukannya hebat aku, nasib baik je. Sebab tu masa nak sembahyang, kita nak mari masuk surau masjid, pangkat kita kena letak, kena sangkut dekat pagar, pintu pagar luar tu, pintu pagar surau masjid tu. Pangkat kita apa? Pengarah. Ambil sangkut kat situ. Jangan awak masuk pengarah kita. Itu yang masuk pengarah. Tak ada orang sambut. Macam ni. Malah aku mari tu jadi pelik-pelik. Tak ada makan-makan. Aku pengarah. Sebab dia bawa masuk dia punya pangkat tu. Dia apa? Inspektor ke apa ke? Dia bawa masuk. Padahal tak boleh masuk. Maksudnya letak di luar, masuk sebagai hamba Allah. La haula wala quwata. Bila masuk gitu, duduklah kat punggung orang juga. Orang rukuk, dia duduk rukuk. Orang rukuk ini punggung orang. Dia rukuk, betul-betul kepala kat punggung. Cuba tanya bukan semayang, letak punggung kat kepala dia. Memang bergocoh kat situ juga. Tak boleh. Tapi ketika semayang tak kira. Pakat-pakat tungging masing-masing. Aku tungging, kamu tungging kat aku. Istilah gitulah kalau semayang. Maknanya kita hamba semua. Simpanlah pangkat kita kat luar. Simpanlah harta kita besar-besar semua keluar. Kita punya kereta baru beli Honda tu, tak boleh masuk ke dalam. Simpan di luar. Tak payah hebat lah. Tak payah nak semayang Allahu Akbar. Tak payah awak gini. Tak sah semayang dia. Simpan di luar semuanya. Semua simpan di luar. Kerana kita jadi hamba Allah pada waktu itu. Ya? Sebab tu jawab la haula wala quwata illa billahil azim. Dan melainkan pada as-salatu khairum minan naum. Yang pertama, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawab dia tak sama, jawab dia la haula wala quwata billah. Dan yang tak sama juga dia panggil taswib. Taswib ni singkatanlah daripada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum dengan maksud solat lebih baik daripada tidur. Solat lebih baik daripada tidur. Maksud solat lebih baik daripada tidur adalah bukannya bangun sembahyang subuh, apa tidur ni, sembahyang subuh lebih baik daripada tidur. Bukan. Solat, as-salatu khairum minan naum, solat lebih baik daripada tidur adalah solat yang sunat, bukan solat wajib. Solat wajib tu memang ya dah, tak payah sembang, tak payah cakap. Memang solat memang akan lebih daripada yang lain. Tak perlu dipesan pun. Solat lebih baik daripada tidur, tak perlu pesan, sebab dia adalah wajib. Solat subuh, solat wajib. Habis tu as-solat ni solat apa ni? Bukan solat wajib, solat sunat. Solat sunat tu lebih baik daripada tidur. Sebab tidur pun harus boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang tidur pun boleh jadi sunat kalau kena gaya. Solat sunat pun sunat. Maka sunat dengan sunat. Solat sunat, tidur pun kalau kita ambil yang jenis tidur dengan doa, tidur dengan tujuan nak ibadah dan sebagainya, tidur tu jadi sunat. Okey. Jadi solat pun sunat, tidur pun sunat. Tidur sunat dengan solat sunat ni, solat sunat lebih daripada tidur sunat. Tu maksud dia. Bukannya tidur ni solat subuh lebih baik daripada tidur yang sunat. Tidak, tak payah cakap. Memang solat subuh bukan lebih baik, malah ianya wajib. Jangan salah faham macam tu. Jadi as-salatu khairum minan naum bukan suruh bangun sembahyang subuh, bukan. Suruh solat sunat. Suruh solat sunat sebelum tu ke, solat sunat ataupun awal sikit ke, ataupun solat sunat selepas-lepas pada tu. Jadi duk tidur ni baik bangun solat sunat. Apa yang ada solat sunat pada waktu subuh? Yang paling masyhur ada satulah qabliyah. Dia panggil solat sunat fajar, qabliyah subuh. Dia punya fadilat lebih besar daripada dunia dan isinya. Kita duk cari dunia tu bahawa sikit. Ini dunia dan isi lebih besar lagi sembahyang 2 rakaat yang kita panggil qabliyah ataupun kita panggil solat sunat fajar tu. Solat sunat subuh tu lah.
Lebih besar daripada dunia dan isinya. Yang kita sibuk duk cari dunia-dunia tu, baru nak cari apa? Beza. Itu pun masuk gula. Oh, tu cerita lain. Orang tak tahu tak apalah beza masuk gula. Baru nak bayar apa? Baru nak beli apa? Setakat apa? Hailah. Itu bukan dia lah. Dunia kecil tu. Dengan sebab kita sibuk kerja, tak sempat nak sembahyang sunat. Sedangkan dengan solat sunat 2 rakaat je lebih besar daripada dunia dan isinya. Bukan highlight kita. Highlight apa sangat? Dunia dan isinya. Jadi apa as-salatu khairu minan naum? Solat lebih baik daripada tidur sunat. Bukan solat lebih baik daripada tidur yang tidur buta, bukan. Tidur sunat tu solat lebih baik lagi. Itu maksud salatu khairu minan naum. Cuma nak jawab apa? Maka dijawab daripadanya dengan sadaqta wa bararta. Itu jawabnya. Dan sadaqta wa bararta. Jawab itu bila as-salatu khairu minan naum, tak perlu ulang. Jangan ulang. Sadaqta wa bararta. Benarlah kata kamu itu. Dan melainkan ada lagi yang lain. Pada lafaz, pada qamat. Qamat pun ada lain, iaitu qad qamatis salah. Ketika qad qamatis salah, jawab dia dengan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Ni jawab dia bila qad qamatis salat, qad qamatis salah, qad qamatis salat. Mana yang silap ni? Qad qamatis salat tu, kan? Jadi yang ni salah cetak. Yang Rumi ni qad qamatis salati. Sepatutnya qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Okey. Tak apalah, benda kecil. Jawab dengan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Ni jawab bila qad qamatis salah. Dan tak kala selesai orang yang bila orang dah selesai bang dan qamat daripada bangnya dan qamatnya, selesai bang dengan qamat, dan orang yang menjawab selesai daripada menjawabnya, pakat-pakat jawab tadi apa yang disuruh jawab, maka sunatlah yang terakhir sekali bagi sekalian mereka itu membaca doa ini, la ilaha illallah. Sunat baca doa ini. Nama doa ini doa wasilah. Ada setengah ulama kata doa ni nama doa maqam mahmud. Maqam mahmud. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang ni yang menarik ni, was-salatil qa'imah. Nanti dulu itu. Allahumma rabb, wahai Tuhanku, hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ya Tuhanku, hadhihi, ini azan tadi, yang azan lawang daripada Allah sampai la ilaha illallah tadi, apa dia ni? Dakwah. Da'wati tammah, dakwah yang sempurna. Inilah dakwah yang sempurna. Seruan yang sempurna, tammah sempurna. Jadi azan-azan ni adalah dakwah. Dakwah sebenarnya. Ada orang sebab azan masuk Islam. Ada. Dia dengar azan. Akhir sekali dia nak kenal Islam dengan sebab azan. Ada. Sebab tu orang kafir dia akan kata azan ni sihir. Magic lah, dia takkan sihir, dia kata magic. Sebab kalau dengar nanti boleh masuk Islam. Sebab tu kalau rumah orang kafir dekat-dekat dengan surau masjid, dia akan buat, kalau dia ada duit lah, dia akan buat renovation rumah dia, dia letak supaya tak masuk. Ketanya azan dia tutup rapat semua, tak masuk suara. Tak masuk sebab dia tak nak dengar. Kalau dengar dia kata sihir, dia kata magic. Nanti akhir sekali dapat masuk Islam. Sebab tu diorang tak suka ni. Sebab tu ada beberapa gerakan walaupun tak berjaya dekat negara kita lah. Dulu tak ada ni, sekarang ada. Apa dia? Gerakan nak suruh jangan kuat-kuat, speaker dalam aja. Speaker luar tak payah. Sebab apa? Buat apa nak ajak orang kat luar? Tengok TV ya, TV pun ada azan. Tengok radio lah, dengar radio lah. Dalam telefon pun ada application, install lah. Ada seorang tu kata, lagi teruk. Dia kata hantar WhatsApp lah. Kalau nak pagi sembahyang, kenapa nak kena azan? Hantar pakai hantar WhatsApp. Mari sembahyang, cukup lah. Kenapa pula nak kena panggil kuat? Jadi untuk azan pakai speaker dalam, jangan speaker luar. Kerana kita masyarakat majmuk bla 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 macam-macam lah alasan ni merepek-repek. Sedangkan dia adalah da'watit tammah, dakwah yang sempurna. Dengan dakwah tadi tu, setan lagi
azan syaitan lagi. Kan orang kena histeria, azan kat telinga. Orang kenapa? Anak baru lahir, azan kat telinga. Ada harimau kat depan, azan kat telinga. Sebab harimau tu nak terekam, azan kat telinga. Banjir besar, azan. Bukan kat telinga lah. Azan ajalah. Terbakar tak tahu nak buat apa, dah jiru tak boleh buat apa, azan. Orang gila, bukan gila, macam apa, gila bayang, jatuh cinta tak reti, tak betul, azan kat telinga kan, geng-geng ni gitu. Memang saya tengok Tok Guru buat, dia memang gila bayang sungguh. Tak tahulah dia kena apa, tapi dia memang gila kat perempuan tu. Hari-hari kena tengok rabung, kena tengok atap. Kalau tidak dia jadi tak tahulah. Akhir sekali macam mana, hantar kat macam-macam, dah berobat, dah bomo macam-macam dah. Sekali bawa mai kat Tok Guru azan je kat telinga. Okey, settle. Dia gila bayang. Azan ni seruan yang sempurna. Setan pun lagi. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ni wab'athul maqaman mahmud, dan kau bangkitkanlah nabi kami nanti, dan kau berikanlah dia maqam mahmud, satu kedudukan yang terpuji, satu pangkat yang terpuji dekat akhirat. Dia panggil maqam mahmud. Ada satu tempat aja, ada satu kerusi aja. Siapa duduk kat situ dia paling besar dekat hari dekat pada mahsyar nanti. Dia paling besar, Allah lah paling besar. Dia kira paling besar lah dari sudut makhluk. Dia panggil maqam mahmud. Ada satu kerusi aja. Nabi kata, kalau engkau doa untuk aku duduk di kerusi tu, aku akan jadi kabel engkau nanti. Apa-apa hal, engkau ada masalah apa? Tak cukup lagi. Ni dosa banyak ni, pahala sikit. Mana masuk neraka lah sebab dosa lebih. Tak apa. Aku kabel. Ambil serban Nabi letak dekat kita. Berat belah ada pahala. Dia istilah orang sekarang panggil kabel. Istilah syarak dia panggil syafa'ah. Syafa'ah tu kabel tu. Cuma kabel kita guna kat dunia ni. Habis orang nanya kat orang dengan kabel kita. Kabel lah tu. Maka Nabi akan jadi kabel kita. Apa hal? Ada masalah apa? Oh ni gini. Tak apa. Aku jamin dia. Maka selamat kita. Ada yang dah masuk neraka, Nabi kata tak apa, yang ni keluarkan sebab dia banyak selawat dekat aku, keluarkan masuk syurga. Kabel lah tu. Padahal dia tak dapat kerja, tiba-tiba dapat. Dia tak layak, tiba-tiba dapat. Kenapa? Pakcik dia pengarah. Kan kabel itu atas dunia. Ini Nabi kita punya kabel. Waktu tu boleh pakai. Dia panggil syafa'atul uzma. Nabi bagi syafaat. Dia duduk syurga bawah, Nabi duduk syurga yang terbaik. Tiba-tiba Nabi bagi syafaat dekat dia, duduk jadi jiran Nabi. Syafaat lah juga tu. Yang masuk neraka keluar, yang duduk syurga tingkat, yang hampir-hampir masuk neraka masuk syurga dan sebagainya. Dia panggil syafaat Nabi. Jadi kalau kau doakan aku dapat duduk makam tu, dapat duduk kursi tu, makam mahmud tadi, aku akan jadi kabel kau. Apa-apa hal aku bantu. Kata dekat padang mahsyar nanti, kata Nabi. Sebenarnya Allah dah janji dah nak bagi tempat tu dekat Nabi. Nampak? Allah janji nak bagi tempat tu dekat Nabi. Nabi kata kat dia, siapa doakan aku untuk dapat tempat ni, aku akan bantu dia dekat padang mahsyar. Maknanya mudah kata, garanti dah dapat dah. Sebab Allah dah janji. Sebab tu hujung tu apa? Innakala tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak memungkiri janji. Sebab tu ada hujung ni, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah engkau tidak memungkiri janji. Engkau telah janji kat Nabi kami untuk dudukkan dia dekat makam mahmud yang banyak kelebihan, boleh bagi kabel, boleh bagi syafaat dekat orang. Dan Nabi kami janji dengan kami, kalau kami doakan dia supaya dapat makam mahmud, sebenarnya makam mahmud tu memang dapat dah pun. Dia dapat kerana kita doakan dia, maka dia nak jadi, nak bagi syafaat dekat aku. Maka ya Allah, engkau tidak memungkiri janji. Bagilah Nabi kami makam mahmud yang telah engkau janjikan, supaya dia dapat bagi kami. Jadi mudah kata, kita mesti akan terima syafaat. Tapi kita kena minta. Inilah doa azan. Lepas azan, kita nampak macam kecil je, benda besar ni. Masa tu kita sangat perlukan syafaat. Berdiri duduk dekat padang mahsyar, telanjang bukan juta daripada sejak Nabi Adam lah. Bukan sejak Nabi Adam orang aja, jin ada, malaikat ada, binatang ada, sejak Nabi Adam, dinosaur ada, semua dibangkitkan balik dekat padang mahsyar. Kita semua dibangkitkan balik, telanjang okey semua. Tu temenung apa cerita?
Tunggu nak bicara sama ada nak timbang syurga, neraka, mahkamah Allah, semua tu lah. Yang baik, yang jahat, utang orang semua nak bayar. Belum lagi, cuma tunggu. Dia panggil mauqif. Tunggu. Diri. Tengok orang ni. Oh, negak ni. Banyak buat dosa, negak, guling. Tengok pula orang ni. Tengok Allah nyanyi ke dia. Dia telan peluh dia sendiri. Panas sangat sehingga air peluh dia penuh sampai ke hidung. Air peluh lebih je, guguk telan. Jadi gini balik. Lepas tu peluh dia guguk. Macam mana wallahu alam lah hari kiamat tak tahu macam mana. Tengok naya dia ni. Dia ni telanjang kok. Gangan telanjang lah ke gitu. Isteri Nabi tanya. Masa Nabi cerita, isteri Nabi tanya. Tak malu ke? Tak segan ke? Nabi jawab, waktu tu tak ada masa nak segan-segan. Duk fikir apalah aku lepas ni jadi, neraka ke apa, Allah, ya Allah, apa benda lah jadi. Dah lah aku tunggu dah beribu tahun tunggu. Bukan main ratus-ratus tahun. Kita hidup pun 60 tahun, 70 tahun. 1000 tahun tunggu, 1000 tahun tunggu. Macam mana? Maka Allah campakkan satu ilham dekat grup tu yang ramai ni supaya pergi jumpa Nabi Adam. Pergi pakat-pakat jumpa Nabi Adam. Wahai Abul Bashar, Nabi Adam, engkau lah bapak segala manusia. Tak boleh buat apa-apa ke? Dah 1000 tahun tu. Nak buat apa cerita ni? Lanjai bogel gini. Apa cerita? Tak boleh, minta maaf lah. Kau cari lain. Pergi pula jumpa Nabi seorang-seorang. Sampai 5 orang jumpa Nabi kita. Nabi kata, ya, akulah orang sebenarnya. Nabi sujud, minta supaya Allah mulakan perbicaraan. Sebab dah lama sangat. Lepas tu, seronok wah, dapat. Nabi kita tiba-tiba yang mati dulu zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, dia dululah berkata ikutan lah. Siapa yang mati dulu, yang dulu, dialah dulu kan. Kita umat terakhir, kita last. Tak. Nabi kata umat aku dulu. Alamak, kabel lagi. Main kabel aja kita nanti. Jadi nak kabel tu. Nak tu kena baca doa. Wallahu alam. Cukup sejam lah. Kita sambung. Tak sampai 58 minit kan. Kira sejam tu. Kita akan sambung akan datang rukun-rukun sembahyang pula. Habislah ba'azan. Rukun-rukun sembahyang fasal 1 niat sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Kita akan bincang benda tu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.